الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Tuan-tuan, Tuan Kuasa Surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada rakaat yang pertama tadi, sebenarnya Tuan Imam kita membacakan daripada awal surah Al-Hujurat. Surah itu pun telah mengajar kita betapa adabnya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dilarang mendahulukan Allah dan Rasulnya. Kemudian disambung pula, la tarfa'u aswatakum, jangan kamu tinggikan suara kamu di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tuan-tuan betapa tingginya nilai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan turunnya Al-Quran mengajak dan mendidik orang-orang beriman supaya kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kena beradab, tuan-tuan. Sebab itulah kita tak heran bila mana ada sahabat yang sungguh cinta dan sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantaran mereka faham Nabi merupakan insan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, pagi ini kita masih lagi dalam kemeriahan menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil sikit masa untuk sama-sama mendengar, mengulangi balik tentang kelebihan baginda Nabi, keutamaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita disuburkan sentiasa dengan kerinduan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibn Battal dan juga Al-Qadhi Iyad, dua-dua orang ni antara ulama Maliki yang masyhur. Mereka menyebut bahwasannya cinta ini ada 3 jenis. Siapa-siapa pun di kalangan kita manusia ini, kalau dia cinta seseorang itu, dia akan menjurus kepada 3 lorong ni. Lorong yang pertama, cinta seseorang itu kerana dia memuliakan dan dia menghormati orang tu. Cinta yang macam ni adalah cinta yang biasa kita tengok kepada cinta dan sayang kita kepada mak dan ayah kita. Kita sayang mak dan ayah kita tak sama dengan kita sayang kawan, tak sama dengan kita sayang anak. Kerana kita sayang mak dan ayah, kita lebih kepada menghormati dan memuliakan mereka. Sebab itulah tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sayang pada mak ini atas dasar ini. Yang kedua, cinta atas dasar kasih sayang dan belas kasihan. Yang ni contohnya kecintaan kita, belas kasih kita kepada anak-anak kita. Tak sama tadi tu. Kita marah kepada anak kita, kadang-kadang kita tibai dia balok, tuan-tuan. Bukan kerana kita nak zalimi dia, kita nak dera dia, tapi kadang-kadang bila dia nakal, kita nak didik dia, bagi dia faham kata benda ni tak boleh. Kita terlajak sikit tibai dia. Mai tengah malam, bila dia tidur, kita selak bilik dia, tengok bekas kita tibai balok tu ada lagi. Kadang-kadang kita pegang, abang, kakak minta maaf, abah, umi minta maaf, bukan saja-saja nak buat, tapi nak didik kamu. Kita sayang tu, kita belas kasih tu.
Itu cinta yang kedua. Dan cinta yang ketiga adalah cinta kerana kita ini mengharapkan kebaikan seseorang. Masya Allah, tabarakallah. Inilah antara cinta yang dipupuk dalam kehidupan kita seharian. Namun kepada baginda Nabi SAW, ketiga-tiga cinta ini dipadukan sekali ada pada Rasulullah belaka, iaitu cinta kita atas dasar memuliakan dan menghormati. Inilah yang ditunjukkan, dan inilah yang diseru oleh ayat surah Al-Hujurat tadi, ayat pertama dan ayat kedua. Kerana kita memuliakan Nabi, kerana kita meletakkan respek kepada Nabi SAW. Dalam riwayat Ibnu Majah, ada sahabat yang tak berani nak bertentang mata dengan Rasulullah. Bukan tak suka, mereka sangat suka tengok wajah dan muka Nabi SAW. Namun bila mereka bertentang mata, mereka cepat-cepat turunkan pandangan. Kita tengoklah macam mana anak-anak murid dengan cikgu. Bila cikgu cakap, mereka tunduk ya. Tapi kalau kata cikgu tengah marah, tengah cakap, dia jegir sama luah dengan cikgu, itu tidak respect dan tidak hormat. Tapi kalau dia kena marah, dia tunduk, maka tunduk itu bukan tunduk dia nak boikot, tapi tunduk itu tanda hormat. Maka begitulah ada sebahagian sahabat yang dia cakap dia tak pernah pun bertentang mata dengan Nabi. Bukan tak suka, atas dasar respeknya mereka dengan Nabi SAW. Yang kedua, cinta tadi berdasarkan kepada belas kasihan, kasih sayang yang tinggi. Tak mau tengok Nabi sakit dan sebagainya. Ini juga ada kepada Nabi SAW. Deretan hadis-hadis yang sahih menceritakan bagaimana para sahabat, khususnya dalam peperangan Uhud, mereka sanggup jadikan diri mereka sebagai galang ganti, tuan-tuan. Jadi galang ganti kepada Rasulullah, tak mau bagi Nabi sakit. Bahkan kalau nak bagi Nabi wafat lagi jauh, mereka tak mau pun Nabi sakit, sanggup menjadikan diri mereka sebagai perisai kepada Nabi, sebab tak mau tengok Nabi sakit. Di hujung-hujung usia Nabi SAW, disebut dengan jelas dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Safiur Rahman Mubarakfuri. Nabi SAW di hujung umur baginda sakit, tuan-tuan, demam. Imam Nawawi memasukkan satu hadis ini, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Bagaimana ada sahabat yang bila tengok Nabi SAW demam sakit ni, mereka pergi rasa tengok, oh Rasulullah panas sungguh. Seolah-olah panasnya dua orang demam, double, tuan-tuan. Kalau demam biasa 37,5, 38 ni panas, Rasulullah double demam itu. Maka Rasulullah menyebut dapat dua pahala orang yang sakit, yang demam. Kerana demam sakit itu dia akan menggugurkan dosa-dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sahabat-sahabat yang ramai-ramai duk tunggu nak solat dengan Nabi di hari-hari terakhir baginda. Satu hari Nabi tengok daripada tingkap rumah ataupun bilik Nabi memandang ke arah masjid, maka ketika itu sahabat semua rasa seronok. Ya Allah, tak tahu nak habaq pasal apa? Pasal hari ni Nabi dah tunjuk rasa segar. Sebelum ni Nabi sakit, maka mereka gelisah. Tak kala mana mereka melihat Nabi pandang dekat mereka, hati mereka berbunga-bunga. Kerana apa? Mereka rasa hari ni boleh semayang balik dengan Nabi. Tapi Nabi memberikan isyarat supaya semayang terus bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Resah dan gelisah serta belah kasihnya mereka kepada Nabi SAW. Taib. Cinta yang ketiga, cinta yang mengharapkan kebaikan kepada Nabi ni, tuan-tuan. Siapa duduk dengan Nabi, bahkan bukan takat kebaikan akhirat, itu confirm dah, kebaikan dunia pun akan dapat pastinya. Sebab Nabi memperakukan orang yang Nabi sahabat dengan baginda sebaik-baik mungkin. Seperti mana kata Anas bin Malik, hadis ini terdapat dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Khadamtu Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sanawat. Aku ni berkhidmat dengan Rasulullah 10 tahun. 10 sanawat.
ambil daripada awal Nabi hijrah sampai Nabi wafat lebih kurang 10 tahun. Maka kata Anas bin Malik, Nabi tak pernah persoalkan pun apa yang aku buat. Maknanya siapa duduk dengan Nabi, dia akan rasa kebaikan, dia akan rasa kelebihan. Saya ada baca dalam kisah riwayat para sahabat, ada seorang sahabat yang bernama Julaibib, tuan-tuan. Julaibib satu sahabat yang siapa pun tak kenal dia. Dia pula bukanlah ada rupa macam sahabat-sahabat yang lain. Satu hari Julaibib sedang berniaga, duk jual dekat pasar Nabi SAW. Daripada belakang pi peluk dia. Awal tu dia duk jual lah, contoh macam kita tahu contoh lah, RM3, RM3. Tiba-tiba Nabi pi daripada belakang, Nabi peluk dia. Nabi kata, siapa nak beli dia ni? Siapa nak beli dia ni? Rasulullah melawak dia. Oleh kerana dia tahu itu Nabi, dia sangat bahagia kerana Nabi peluk dia, Nabi melawak dengan dia. Dia kata dekat Rasulullah, wahai Rasulullah, tak ada harga saya ni, siapa nak beli? Seolah-olah katanya kalau hak benda dia jual tu lebih berharga pada diri dia, dia ni siapa nak beli? Nabi kata dekat dia, wahai Julaibib, sesungguhnya dirimu di sisi Allah lebih berharga, sangat-sangat berharga. Ini dia contoh sahabat-sahabat yang mendapat kebaikan, mereka hidup dengan Nabi SAW. Kalau pasal akhirat ni, jauh lagi lah kebaikan yang banyak. Sebab itulah Anas bin Malik satu ketika nampak sedih saja, dan dia bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, nanti saya ni di mana? Adakah lagi saya boleh bersama dengan Tuan dalam syurga nanti? Sebab apa sahabat fikir macam ni, tuan-tuan? Sahabat fikir kerana Nabi ni level dia Nabi, bukan setakat Nabi biasa, dia Rasul. Bukan setakat Rasul biasa, Rasul Ulul Azmi. Bukan setakat itu saja, kekasih Allah nombor 1. Takkanlah kami boleh sama duduk dengan Nabi. Maka Nabi senyum dan Nabi jawab, Al-mar'u ma'a man ahbabta yawmal qiyamah, atau kama qala. Nabi kata seseorang itu akan duduk bersama dengan siapa yang dia suka, siapa yang dia sayang pada hari kiamat. Sayyidina Anas bin Malik tak kala mana mendengar jawapan ini, dia tak dapat hak lain dah seronok. Hak ni paling seronok kerana dia tahu kebaikan yang dia akan dapat, kemuliaan yang dia akan dapat kerana atas sebab persahabatan dia dengan Nabi. Yang kita tahu Anas tadi ni khadam Nabi, pembantu Nabi, tapi mulianya kebaikan yang dia dapat atas dasar dia bersuhbah dengan Nabi, dia bersahabat dengan Nabi, dia mengeluarkan segala khidmatnya untuk Rasulullah. Nanti di hari kiamat dia akan duduk dengan Nabi kerana kesayangannya hanyalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat ni mereka membina nostalgia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan ingat kenangan dengan Nabi. Bahkan kalau Nabi itu jadi tetamu mereka, itu satu yang sangat bonus bagi mereka. Dalam satu hadis riwayat daripada Imam Abu Isa At-Tirmidzi, hadis ini hasan, tuan-tuan. Satu hari di waktu Qailulah. Waktu Qailulah ni, waktu tengah hari, orang tidur sejenak ni, waktu ni sangat bagus. Kerana apa? Dia memberikan kesegaran yang luar biasa. Sebagian ulama kata tidur Qailulah ni membantu kita bangun malam untuk qiyamul lail. Waktu ni jarang-jarang orang keluar, dia panas terik. Nabi keluar, dalam riwayat sebut Nabi pakai kelumbung kepala panas. Kebetulan Nabi keluar pada hari itu, Nabi rasa lapar. Keluar, buku ada orang pelawar Nabi makan. Tiba-tiba di hujung sana Nabi tengok ada dua orang. Daripada jauh tu nampak macam nak kenal. Bila mai dekat, rupa-rupanya dua-dua itu adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhumah. Dua orang mereka. Mereka pun terkejut tengok Nabi. Nabi tanya mereka, kamu nak pergi mana? Maka mereka kata, wahai Rasulullah, kami rindu nak jumpa Nabi. Bukan lama pun pisah.
Baru lepas semayang, tapi bila mai waktu tengah hari ni tak jumpa Nabi, tak boleh duduk. Depa Allah detikkan hati depa sayang dan cinta dekat Nabi ni. Bila ingat Nabi, bila sayang Nabi ni, maka Allah dorongkan depa untuk nak pergi jumpa Rasulullah, dan depa keluar dua-dua orang depa kerana rindu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila jumpa dua sahabat ni, Nabi tanya makan gitu. Depa kata kami pun tak makan lagi, lapar kan. Maka mereka, Rasulullah ajak pergi satu rumah sahabat. Kebetulan sahabat ni saudagar lah, orang yang senang sikit. Bila pergi di rumah ni, sahabat ni tak balik lagi daripada kebun kurma dia. Sebagai riwayat kata dia ada urusan, pergi cari kayu dan sebagainya. Bini dia kata, sat lagi balik lah. Duk tak lama balik sungguh. Bila balik saja, sahabat ni dia tengok Nabi ada di rumah dia. Bukan setakat Nabi, ada pula orang kanan Nabi ni, Abu Bakar ada, Umar ada. Dia kata apa? Allah, apakah yang mulia sangat aku hari ni? Apakah satu anugerah aku hari ni, yang Allah hantar mai Nabi ke rumah aku, yang Allah hantar mai Abu Bakar dan Umar ke rumah aku. Seronok dia tak tahu nak habaq dah, kerana dia bersyukur Nabi jadi tetamu dia hari ni. Cepat-cepat dia tadi apa yang ada, dia terus kata jom bawa pergi ladang kurma dia, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi ambil buah kurma, hak mana nak makan semua nak ambil ni, bagi Nabi makan. Dia kanduk nak balik pergi rumah, nak sembelih kambing pula, nak bagi Nabi makan. Nabi ada pesan juga, kalau nak sembelih jangan sembelih hak betina, kalau jantan banyak sembelih hak jantan. Ini salah satu ilmu, tuan-tuan. Kita pun faham kalau kata nak belah banyak-banyak ni, takkan nak sembelih hak ibu, mesti sembelih hak jantan. Selesai bawa mai Nabi makan, Nabi pun ambil makanlah buah kurma tadi. Ada hak besar, ada hak kecil, ada hak tua, ada hak muda. Maksudnya ada yang rutab, ada yang balah. Tahu balah? Balah tu dulu ni, lah ni masuk mai banyak dah. 5-6 tahun ni masuk banyak dah. Tu yang warna merah-merah daripada jual hak keras ya. Ada warna kuning, ada warna merah. Dulu-dulu kita tak pernah sampai. Tapi kami dulu di Mesir ni, kalau kata warna merah, warna kuning ni dia keras, buat geram lacan. Duk teringat kampung nak makan geram lacan, maka ambil buah balah ni, cicah geram lacan lah. Dia keras dan dia sedap. Dia mula-mula pahit, lepas tu dia jadi manis. Rasulullah bila makan dengan sahabat, Rasulullah selit bab akhirat, tuan-tuan. Bukan setakat kata duduk saja. Rasulullah ni duduk di mana pun, baginda akan memperingatkan sahabat dengan sesuatu benda yang penting. Kata Rasulullah, demi Allah yang jiwa aku di tangannya, apa-apa yang kita makan pada hari ni, apa dia tadi? Buah kurma, itu sahabat tadi buatlah kambing bersemua makan. Semuanya akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok tuan-tuan, betapa Nabi mendidik para sahabat dalam bab urusan harian pun. Selepas daripada Nabi muamalah dengan sahabat, Nabi akan selitkan bab agama. Nabi melawak dengan sepupu Nabi, Nabi sembang dengan sepupu Nabi, Sayyidina Anas, Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Hadis ni hadis yang sangat popular. Ya ghulam, wahai budak. Nabi panggil budak kerana ghulam ni dalam kefahaman kita, budak antara 7 ke 11, 12 itu. Budak sedang nak pi ke remaja. Kalau kecil lagi walad, ya walad, itu budak kecil. Ya ghulam, Nabi akan cerita bab agama. Sembang elok-elok, tapi Nabi akan selitkan bab agama. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai budak, aku nak ajarkan kamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah pasti akan jaga kamu. Ini Nabi akan selitkan dalam kehidupan harian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan terapkan didikan agama kepada para sahabat. Nabi tengok budak-budak makan, Nabi akan sebut, makanlah dengan menyebut nama Allah. Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makanlah dengan yang hak dekat dulu. Semua ini didikan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terapkan kepada para sahabat. Jadi tuan-tuan berkata, Allah Subhanahu wa taala sangat mulia Nabi kita. Sangat-sangat mulia.
Kemuliaan ini berterusan sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menyebut sendiri nama Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sebutan sehingga akhir zaman. Quran beritahu, wa rafa'na laka dhikrak. Kita semua hafal ayat tu. Surah Alam Nashrah. Kami akan meninggikan sebutan namamu. Maknanya apa? Allah dah janji kepada Nabi, sebutan nama Nabi ni akan ditinggikan, akan selalu disebut, akan diletakkan di tempat yang sesuai. Sebab itulah tiket nak masuk Islam bagi orang yang belum Islam, maka dia akan mengucap kalimah syahadah. Nama Nabi berada seiringan selepas nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam azan, dalam iqamah, dalam kita dalam sembahyang tu tahiyat kita menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, tak pelik sampai hari ini orang-orang akan menyebut tentang Nabi. Maka benarlah kata Pujaga, ma madahtu Muhammadan biqasidati walakin mudihat qasidatu bi Muhammadin. Qasidah aku ni takkan orang puji. Ma madahtu Muhammadan biqasidati walakin mudihat qasidatu bi Muhammadin. Tapi dipujinya qasidah aku, madaih aku, pujian-pujian yang aku buat ini, nasyid aku ni, semata-mata kerana aku puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila sebut bab ni saya suka ambil contoh. Kalau kita balik kampung, cucu kita balik lah ni, cucu kita yang umur 7-8 tahun balik, kita pi pasang lagu 60-an zaman kita. Pasang lagu tu lah kereta, cucu tanya, Tok Wan ni lagu apa ni? Kan? Dia pun nak tengok biar betul Tok Wan ni kan. Tak pernah dengar Tok Wan lagu ni dalam TikTok. Memang tak jumpa dalam TikTok kan. No, zaman kita dulu, bagi kita ni out metal lah. Dengar hak tu kan, nostalgia seluar kaki besar dulu ni kan, rasa seronok lah. Tapi mak cucu kita, dia tak tahu dah. Dia zaman dia semua dalam TikTok. Tetapi kalau kita compare kepada zaman Nabi, apa yang berkait dengan Nabi sampai hari ini orang sebut. Kalaulah seseorang menciptakan lagu itu memuji ayah dia ke, mak dia ke, puji siapa-siapa ke, kekasih ni berlambak lah cerita puji kekasih ni banyak. Contoh lagu yang memuji ibu. Oh ibu, kau disiram bayu pagi. Lagu tu dulu kira out metal lah zaman Syekh Hati kita ni, ya kan? Tapi bila zaman lah, tak banyak budak-budak boleh lah. Walaupun kita puji mak, selalu didendangkan mungkin hari ibu dipasang lagu tu dan sebagainya, tetapi dia tak sama. Bila kita sebut tentang sebutan nama Nabi, ada satu lagu yang sangat legend yang disebut sejak dibacakan, dilagukan, dinasyidkan sejak zaman Nabi tu. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Kita baca di mana-mana pun, adik depan ni pun tahu. Tahu tak? Saya ceramah di sekolah Kedah tuan-tuan, 2-3 hari ni, tiap hari ceramah sekolah. Budak-budak semua tahu. Kerana apa tu? Kerana Allah dah janji sebutan nama Nabi ini akan ditinggikan, akan sentiasa disebut. Tak kira lah kita beriahanana ke macam-macam kan, orang cipta itu dah lama. Ya Badratim, ya Badratim, min hadha kulla kamali. Pun dah lama dah, tapi orang masih duk baca lagi, orang baca lagi. Kenapa? Akan ditinggikan sebutan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah insan yang kita duk sambut tiap-tiap tahun tuan-tuan. Sebab itulah sambut Nabi ni, syok, suka cerita pasal Nabi ni, dia tak sepatutnya jadi acara tahunan. Dia sepatutnya dibacakan setiap hari. Sebab itulah orang yang cinta akan Nabi, mereka akan berselawat, akan membacakan hadis-hadis Nabi tiap-tiap hari. Kerana apa? Mereka ingin mendapat kebaikan daripada Nabi SAW. Betapa para sahabat merindui Nabi ni habis cerita.
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di hujung-hujung usia dia, takat dia nak sampai hembus nafas terakhir tu, dia sakit tuan-tuan. Abu Bakar, bila dia sakit, dia tanya pada anak dia Aisyah yang juga isteri Nabi, "Wahai Aisyah, hari ni hari apa?" Siapa dia lupa tuan-tuan. Sebab dia sakit, dia tak fikir dah pasal lain. Jangan kata Abu Bakar kita tak sakit pun lupa hari, kan? Ini hari apa tu tahu? Dia buat tu, aduh pun lupa hari apa. Oh Allah, silap tepuk dia. Pasal apa? Lupa hari. Abu Bakar ni dia sakit. Hari ni hari apa Aisyah? Hari Isnin. Rasulullah dulu wafat hari apa? Aisyah kata hari Isnin, wahai bapa. Terus dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan aku diwafatkan pada hari ni. Sampai tahap hari nak mati pun dia suka nak bagi dapat sama dengan Nabi SAW. Sampai tengah tu tuan-tuan, cerita pasal wafat ni juga ada satu hadis yang sahih. Bagaimana Aisyah meriwayatkan hadis ni berlaku sembang-sembang dua beranak. Wasiat terakhir, pesanan terakhir antara Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi yang Nabi sayang, dengan baginda. Nabi panggil dia pada hari yang terakhir. Nabi nak jumpa dengan anak dia. Aisyah duk perhati daripada jauh. Bila dua beranak ni sembang, tiba-tiba Nabi bisikkan sesuatu kepada Fatimah. Tengok-tengok Fatimah teriak. Allahu Akbar. Nabi pujuk, kemudian Nabi bisik lagi satu. Nabi bisik ni menyebabkan rupa Fatimah, keadaan Fatimah yang tadi ni teriak-riau bertukar ceria, seronok. Sehinggalah Nabi wafat, Aisyah tak dapat jawapan. Apa cerita daripada orang anak ni? Selesai dah, Nabi pun dah telah disemadikan. Aisyah teringat balik apa yang berlaku di antara dua beranak ni. Aisyah ambil kesempatan tanya kepada Fatimah. Lalu dia tanya, yang dulu ni kamu dengan ayah kamu Rasulullah, masa hari dia pesan pada kamu yang pertama tu, kamu teriak, aku tengok orang teriak ni pasal apa? Jawab Fatimah, Rasulullah kata dekat aku, hari inilah hari lah ayah sakit, lepas ni ayah tak sakit dah. Orang yang faham, orang yang cerdik seumpama Fatimah, dia faham hari ni hari lah, esok ni kalau tak sakit tu maknanya dah habis dah kesakitan di atas dunia. Maknanya ayah dia akan wafat, Nabi akan wafat, maka teriaklah dia sungguh-sungguh. Kemudian Nabi pujuk, Nabi bisik lagi satu. Bisikan yang kedua ni menyebabkan Fatimah ceria, seronok. Apa yang Fatimah dibisik oleh Rasulullah? Nabi bisik, kamulah orang pertama di kalangan ahli keluargaku yang akan ikut aku. Maknanya apa? Fatimah orang mula yang akan wafat di antara keluarga Nabi SAW lepas daripada ni. Memang benar tak lama tuan-tuan Fatimah wafat. Jadi kalau kita boleh tengok betapa nilai hebatnya yang ada pada Fatimah ni, sayangnya pada bapa, bekas cakap bapa pada Rasulullah ni, sampai tahap sanggup dia cepat-cepat nak mati tu kerana nak bersama dengan ayah dalam alam barzakh. Berbeza dengan kita, kita sayang ayah kita, kita sayang mak kita. Ayah kita masuk ICU, masuk boleh pergi tengok, giliak seorang-seorang. Bila ayah kita boleh sebar sikit, dia kata, abang, ayah rasa ayah tak larat dah. Ayah nak pesan dah, kalau ayah tak ada nanti, jaga adik-adik hang, jaga mak hang, jangan pergi kahwin lain. Tak, pesan dah tu dulu, takut mak nikah cepat sangat, ada orang mai kenal kat mak. Kita yang anak yang baik ni, kita faham bila ayah pesan macam tu, hati kita berdebak-debak. Pasal apa? Kita tahu tak lama dah ni ayah kita pesan benda besar ni, jaga mak hang, jaga adik-adik hang. Maknanya apa? Kita tahu mungkin tak lama kot. Tak apa ayah, abang cuba, insya-Allah ayah relax saja, ayah tenang-tenang saja. Tapi ayah kita kata pula, tapi semalam ayah ada mimpi juga.
Ayah rasa kalau ayah tak ada lepas ni, tak lama lepas tu 12-13 hari aku, ayah rasa hang orang pertama akan ikut ayah. Agak-agak kita nak seronok ke, kita nak kata apa? Kita kata ayah jangan cerita pasal ayah. Ayah semalam tu tak ni tadi ayah duduk keadaan tak tenang ni, tak ada tu mimpi mainan tidur saja. Pasal apa kata itu? Pasal kita tak bersedia kecintaan kita tak sampai teratur. Fatimah dia sayang ayah dia. Sampai tahap bila dibisikkan kamu orang pertama di keluarga aku yang akan ikut aku, dia paling seronok. Pasal apa? Dia tahu walaupun dia hidup ni tak lama, dia hidup atas dunia, lepas daripada tu dia akan bertemu dengan ayah dia. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, indahnya cinta mereka kepada Rasulullah. Yang tadi kita cerita Abu Bakar, kita cerita anak Nabi, kita cerita juga Umar Al-Khattab. Kita tahu Umar Al-Khattab dia ditikam oleh satu orang, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, pada waktu subuh, waktu dia semayang, waktu yang gelap. Kata Umar, akaltu kalb, aku digigit anjing. Dia tak tahu sebab gelap. Dia ingat kata anjing dia ambil rekah belakang dah. Tiba-tiba dia ditikam. Kata Sayyidina Abu Hurairah, teruknya Umar kena ni sampai tahap bila dia minum susu, susu terkeluk tempat yang dia kena tu. Beberapa hari Sayyidina Umar sakit, tuan-tuan. Maka dia pun faham dia tak lama. Maka dia utuskan orang pergi jumpa dengan Aisyah isteri Nabi, minta perkenan, minta izin, kalau dia wafat boleh tak dia nak semadikan bersama dengan dua sahabat dia di rumah Aisyah, iaitu dengan Rasulullah, dengan Abu Bakar. Mereka bersuhbah ni, tiga orang ni sangat rapat, sangat baik. Di hujung-hujung umur dia, dia minta benda tu. Dia tak minta yang lain, dia tak fikir yang lain dah. Dia nak bersama dengan kekasih dia Rasulullah. Reaksi daripada Aisyah, Aisyah pun teringin tempat tu. Mana kan tak teringin, itu rumah dia. Di situ ada jasad, dia semadikan suami dia Rasulullah, disemadikan ayah dia Abu Bakar. Ada ruang lagi. Dia azab itu untuk diri dia. Tapi mengenangkan persahabatan mereka, maka dia benarkan Sayyidina Umar duduk di situ. Sebab itu ada riwayat menyatakan Aisyah tak kalah mana sebelum daripada Umar masuk disemadikan di situ, dia bila ziarah Nabi, ziarah ayah dia tak pakai khimar, dia tak pakai tudung pun. Tapi tak kalah mana masuk saja di situ Umar, maka dia pakai khimar. Walaupun mereka itu telah menjadi jenazah ataupun orang yang telah disemadikan. Sebab apa? Menghormati mayat seumpama menghormati orang hidup. Hormatil mayit ka hormatil hayah. Jadi itu antara kecintaan Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Osman pun sama. Yang kita baca sejarah Osman dibunuh, tuan-tuan. Yang mana sebelumnya pada hari, kebetulan hari dibunuh itu dia berpuasa, kerana sebelum itu malam itu dia bermimpi dia akan berbuka puasa dengan Nabi SAW. Maka Sayyidina Osman esoknya hari, tepat pada hari dibunuh, dia berpuasa. Kerana apa? Teringin nak jumpa dengan kekasihnya, nak buka puasa sama-sama. Begitu jugalah yang berlaku kepada Bilal bin Rabah. Bila dalam keadaan dia duduk sakit ujung-ujung umur ni, tiba-tiba dia seronok. Dia kata, tak lama dah aku nak berjumpa dengan kekasihku, tak lama dah aku nak jumpa dengan kekasihku. Punya seronok nak mati. Pasal apa? Pasal dia tahu selepas kematian ada satu alam lagi, nama alam barzakh. Alam itu ada kehidupan, dan alam itu boleh berjumpa sesama mereka dalam alam barzakh. Ada hadis yang banyak, hadis yang sahih cerita ahli-ahli barzakh ini, mereka bertemu dan bertanya khabar sama mereka. Kerinduan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tinggi. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, itu antara bingkisan cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ingin membina nostalgia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tuan-tuan, rahmatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, semua rahmat ini dapat dirasai. Bukan setakat dirasai oleh manusia, dirasai oleh tumbuh-tumbuhan, dirasai oleh binatang pun, tuan-tuan. Dalam hadis riwayat daripada Jabir,
Satu hari Nabi berehat dalam kebun tamar, kebun kurma. Tiba-tiba mai seekor unta. Unta tu teriak. Kita di kampung ni biasa nampak lembu teriak lah kan. Kalau kita tengok waktu korban apa, awek dia kena sembelih, dia teriak lah kan. Dia bunyi lah. Tak ambil, tak apa, tak lama dah. Waktu kejemasan ni kan, tek kan. Baik. Jadi bila mana unta tu mai, rupanya unta tu mengadu dekat Nabi SAW. Sehingga kan binatang kenal ni. Rahmatnya Nabi sampai binatang boleh jadikan tempat untuk mengadu. Nabi faham apa yang dituturkan oleh unta itu. Lalu Nabi kata, Man rabbu hadzal jamal? Siapa pemilik unta ni? Nabi tinggikan sikit suara. Nabi kata, siapa punya unta ni? Mai satu orang Ansar, dia kata, saya wahai Rasulullah. Dia kata, aku diadu ataupun aku ni diceritakan oleh unta ni, kamu ni memberatkan kerja dia. Maksudnya apa? Bagi kerja yang tak setimpal dengan dia. Dan kamu juga bagi makan tak cukup dekat dia. Nabi kata jangan buat macam tu dekat dia. Sampai tahap tu tuan-tuan, rahmatnya Nabi yang kita duk baca, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sampai tahap tu rahmatnya Nabi bukan setakat pada manusia, sampai haiwan sendiri rasa rahmat dan nikmat itu. Bagaimana hadis yang sahih bahkan sampai ke tahap mutawatir, hadis cerita pasal batang kurma. Tentu selalu dengar dah yang batang kurma menangis. Kalau Nabi tak turun pujuk, kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, batang kurma itu akan teriak sampai hari kiamat. Jadi inilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang kita sentiasa membacakan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila duk mai tiap-tiap tahun ni, kita kena ada perubahan dalam hidup kita. Saya nak syorkan satu dua benda saja. Yang pertama, letakkan satu angka tiap-tiap hari berapa kali kita nak selawat. Kena capai. Lebih bagus. Katakan satu hari 300, buat 300. Satu hari 100 dulu, buat 100. Boleh up. Sehingga kan orang yang sayang dan cinta pada Nabi, dia cakap dia sebut Nabi, dia cakap dia selawat, dia cakap dia selawat. Kerana apa? Dia rasa sedap ya tuan-tuan. Itu yang pertama. Sebab kita tahu hadis yang banyak, Quran bagi tahu suruh kita selawat pada Nabi. Hadis pun sebut kita selawat pada Nabi 1 kali, Allah selawat pada kita 10 kali. Baik. Yang kedua, list tengok berapa banyak sunnah Nabi yang kita duk buat. Tambah yang kita belum buat. Tambah apa yang boleh kita tambah, kita usahakan. Dan yang ketiga tuan-tuan, kita ada hafal Quran, tak hafal semua pun sikit sebanyak kita hafal. Surah Yasin, surah Sajdah, surah Mul, surah Tabah, semua pakai hafal. Juzuk Amma ada hafal, tak hafal sangat pun orang baca boleh sambung. Tu imam salah boleh tegur juga, kan? Maknanya hafal. Letak pula lepas ni nak hafal 40 hadis. Kalau tak mampu nak hafal 40 hadis Imam Nawawi tu, cari hadis-hadis yang pendek-pendek yang kita faham dia sahih, yang kita hafal dan kita cuba amalkan apa yang ada. Nabi kita sebut, Man hafidha ala ummati 40 hadisan min amri diniha. Siapa-siapa yang menghafal 40 hadis dalam urusan agama dia, ba'athahu Allahu al-yawmal qiyamah ma'al fuqaha wal ulama. Hadis ni banyak riwayat, namun semuanya adalah hadis yang dhaif, yang sampai kepada satu saja perawi, iaitu Sayyidina Anas bin Malik. Walaupun begitu, para ulama memberikan penekanan kepada hadis ini. Sebab itu banyak ulama-ulama mengarang hadis-hadis 40. Itu tentang hadis. Begitu juga hadis, naddarallahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa adaha kama sami'aha atau kama qala. Allah akan memberi seri wajah, memberi muka tu yang elok, nah, kepada siapa-siapa yang jaga hadis, siapa-siapa yang amalkan dan menyampaikan hadis itu. Maka tuan-tuan, ambil peluang supaya kita termasuk orang-orang yang menjaga hadis, menghafal hadis, mengamalkan hadis dan menyampaikan hadis Nabi SAW.
Jadi tuan-tuan mati Allah, kita tutup kuliah kita pada pagi ini dengan berselawat beberapa rangkap kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita sentiasa suburkan diri kita, kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم تبعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا آخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Allahumma shalli ala ya, dah. Lagi. Ini ceramah.